Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua murid tahun 6. Apa khabar? Ustaz doakan semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat di rumah bersama keluarga. Walaupun kita telah tamat keseluruhan tajuk, namun dalam bahasa Arab ada satu perkara yang perlu pelajar ketahui, iaitu cara menyusun ayat. Okey, jadi hari ni Ustaz nak kongsi cara untuk menyusun ayat yang mudah dalam bahasa Arab tanpa awak mengetahui maksud. Okey, untuk susun ayat dalam bahasa Arab seeloknya adalah dengan menggunakan jumlah fi'liyah ataupun menggunakan ayat yang dimulai dengan kata kerja, iaitu fi'il. Jadi fi'il ni apa benda? Fi'il adalah kata kerja yang mana awak semua dah belajar. Kata kerja dalam bahasa Arab terbagi kepada 3, iaitu fi'il madi, mudhari' dan amar. Jadi bagaimana cara awak nak tahu perkataan tersebut adalah perkataan fi'il ataupun kata kerja walaupun awak tak tahu maksud. Jadi inilah caranya, iaitu yang pertama sekali, fi'il mestilah bukan kata nama. Bukan nama lah, contoh Ahmad, Zaid. Jadi tu bukan fi'il, yang tu isim. Jadi selain daripada nama, kemungkinan dia adalah fi'il. Yang kedua, fi'il tidak dimulai dengan huruf alif lam. Contoh al-madrasah, al-qa'ah, al-mu'alimu. Bila awak jumpa perkataan yang dimulai dengan huruf alif lam, itu adalah isim. Automatik dia bukan fi'il. Jadi fi'il adalah dua benda ini, selain daripada nama dan tidak dimulai dengan huruf alif lam. Dan fi'il biasanya terdiri daripada 3 atau 4 huruf. 3 atau 4 huruf. Jadi bagaimanakah cara untuk menyusun ayat ataupun susunan yang paling mudah untuk awak semua susun ayat? Okey, ini adalah susunan yang paling mudah untuk kita menyusun ayat, iaitu dengan mengikut nombor yang telah Ustaz nyatakan. Okey, yang pertama sekali, hendaklah ayat tersebut disusun, perkataan yang mula sekali adalah perkataan yang menunjukkan fi'il, kata kerja yang Ustaz cakap tadi. Contoh fi'il fataha, zahaba dan lain-lain. Yang kedua, selepas fi'il hendaklah menggunakan fa'il, iaitu orang yang membuat. Contohnya makan, siapa yang makan? Ali. Siapa yang makan? Fatimah. Bagaimana cara nak mengetahui fa'il? Fa'il ni adalah kata nama. Perbuatan mestilah yang buat adalah orang. Jadi macam mana nak tahu kata nama selain daripada awak tahu dia alif lam, ada nama, ada tanwin. Okey, lagi satu cara nak mengetahui fa'il ialah perkataan yang diakhiri dengan baris dhammah, baris depan. Contohnya perkataan al-mu'allimu. Okey, ketiga, selepas fa'il ialah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa? Iaitu subjek ataupun benda yang terkena. Contoh makan, siapa yang makan? Okay, makan tadi adalah fi'il, kata kerja. Kemudian siapa yang makan? Ali. Ali itu adalah fa'il. Dan maf'ulun bih pula ialah benda yang terkena. Apa yang dimakan oleh Ali? Apple. Jadi apple tersebut adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini, cara untuk mengetahuinya adalah dengan awak lihat baris yang terakhir dalam perkataan tersebut. Dan baris untuk maf'ulun bih adalah baris fathah ataupun baris atas. Kalau fa'il tadi baris depan, maf'ulun bih baris atas. Okey, kenapa Ustaz buat ada sama dengan ataupun garis panjang tu? Okey, kadang-kadang dalam satu soalan tiada dinyatakan maf'ulun bih, namun ada huruf jar. Apa huruf jar? Huruf jar adalah kata hubung. Contohnya an, ila, min. Huruf jar ni adalah huruf-huruf yang awak nampak comel-comel. Ada 2 huruf, 3 huruf. An, ain, nun. Ila, alif, lam, ya tak ada titik. Itulah dia kata hubung. Jadi kalau awak jumpa huruf jar kedudukan dia mestilah yang ketiga. Dan yang terakhir, jika awak menggunakan huruf jar, selepas huruf jar adalah majrur, iaitu perkataan yang berbaris kasrah, yang diakhiri dengan baris kasrah. Okey, apa benda ni Ustaz? Saya tak faham lah. Okey, tak apa. Sebentar lagi Ustaz akan tunjukkan contoh bagi setiap perkataan ini yang menunjukkan fi'il, fa'il, maf'ulun bih, huruf jar dan majrur. Baiklah, ini adalah contoh ayat yang telah disusun mengikut jumlah
fi'liyah yang Ustaz telah sebut tadi. Okey, ini contoh yang pertama di mana kita menggunakan fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Okey, ini contoh ayat dia, akala Muhammadu at-tufaha. Okey, yang pertama sekali akala adalah fi'il. Okey, awak boleh tengok dia adalah fi'il sebab dia tak ada huruf alif lam, dia bukan nama. Ada tak nama kawan awak akala? Tak ada kan? Jadi ia adalah fi'il. Yang kedua, Muhammadu adalah fa'il ataupun orang yang buat. Macam mana awak tahu Muhammadu tu orang yang buat? Sebab dia ada nama dan tengok baris dia iaitu baris dhammah, baris depan. Dan yang terakhir, maf'ulun bih yang Ustaz sebut tadi adalah perkataan yang diakhiri dengan baris atas, at-tufaha. Maka inilah contoh ayat yang pertama. Akala Muhammadu at-tufaha, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Seterusnya kita pergi pula pada contoh yang kedua, iaitu ayat yang menggunakan huruf jar. Okey, ini kita tengok ada fi'il, fa'il, huruf jar, dan selepas huruf jar mestilah kalimah ataupun isim majrur. Jadi bagaimanakah contoh dia? Contohnya ialah zahaba Muhammadu ila al-madrasatu. Okey, yang pertama sekali zahaba. Zahaba ialah fi'il, kata kerja. Kemudian Muhammadu fa'il, sama juga dengan contoh yang Ustaz tunjuk sebelum ni. Kemudian ila ini adalah huruf jar. Ini yang Ustaz sebut tadi, huruf jar tu huruf penghubung yang comel-comel. Tengok ila 3 huruf saja kan. Dan yang terakhir perkataan al-madrasati. Al-madrasati ialah majrur. Bagaimana awak tahu ia adalah majrur? Lihat baris yang terakhirnya iaitu huruf yang berbaris di bawah. Inilah dia contoh menyusun ayat. Namun awak semua perlu ingat, jika tiba-tiba ada domir iaitu kata ganti nama, contoh huwa, huma, hum, maka domir tersebut hendaklah diletakkan di hadapan sekali. Bagaimana? Kejap bagi Ustaz tunjuk. Okey, ini adalah contoh yang ketiga di mana dalam awak nak menyusun ayat, tiba-tiba soalan ada domir ataupun kata ganti diri. Jadi kata ganti diri hendaklah diletakkan di hadapan sekali. Seperti ini. Contoh dia, huwa yazhabu ila al-masjidi. Okey, untuk contoh ataupun untuk soalan seperti ini, apa yang perlu awak lakukan ialah domir itu hendaklah diletakkan di hadapan sekali. Yang pertama sekali, tak kisahlah awak jumpa huwa ke, huma ke, nahnu ke, hendaklah di depan sekali. Selepas domir, kita ikut balik susunan yang tadi iaitu fi'il. Kemudian kalau ada fa'il, kita letak fa'il, tapi dalam yang ini tiada fa'il. Jadi jika tiada, kita terus skip, pergi ke huruf jar, dan yang terakhir sekali adalah majrur. Inilah contoh dia, huwa yazhabu ilal masjidi, domir, fi'il, huruf jar dan majrur. Jadi itu sahaja untuk penerangan Ustaz pada hari ini. Ustaz harap dengan sedikit penerangan Ustaz ni awak dapat mengingat kembali cara-cara untuk menyusun ayat yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi seperti biasa, sila siapkan latihan di bawah dan hantar kepada guru cawangan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.